Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah selesai pembinaan formula sum if. Sekarang ni saya akan tunjukkan pembinaan formula menggunakan countif untuk membuat rumusan by class. Okey, data murid dah ada kelas. Dan kalau kita lihat sekarang ni dia berterabur. Kita boleh susun ya. Klik select all. Dan dia ada data untuk kita sort range. Pastikan ada header dan mengikut tingkatan. Klik dan kita tambah lagi mengikut nama kelas. Seterusnya kita klik sort. Okey, kita dah sort. Dan kalau kita lihat ni, tahun 2, tahun 4, Alhamdulillah. Tahun 4, tahun 6, mengikut kelas. Tahun 1 dan sebagainya, tahun 3. Okey, dan kalau kita nak cantik lagi, kita tukarlah tahun 1 ni, tahun, kemudian nombor 1, barulah tahun 1 kita boleh letak atas sekali. Okey, sekarang ni kita nak buat rumusan. Kalau kita akan tambah satu lagi, rumusan mengikut kelas. Klik tambah. Dan kita akan rename kepada rumusan. Okey, rumusan ni, kita klik di bahagian atas. Kita akan ambil sama dengan unique. Untuk kita ambil nama kelas. Data murid. Dan kita ambil C. Klik C. Tutup kurungan. Enter. Okey, dan kalau kita tengok ni. Tahun 2, 4, 6, 1. Okey, tak cantik. Bagaimana kita nak suruh cantik? 1 kat atas, 6 kat bawah. Okey, kita klik data murid. Ataupun kita susun di sini je lah. Okey, contohnya saya tak nak buat apa tu? Tak nak ubah. Okey, contohnya saya akan susun. Saya copy je. Okey, special, value only. Tahun 2, copy. Ni malah susun. Kalau tak, saya kena rename pula. Tahun 3. Copy. Paste. Tahun 4. Ctrl C, Ctrl V. Tahun 5. Ctrl C, Ctrl V. Dan akhir sekali tahun 6. Ctrl C, Ctrl V. Dan ni kita boleh delete lah. Okey, yang ni adalah tahun. Tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Yang pertama, jumlah murid. Kemudian, yang lain kita boleh copy paste data dia. Yang ni. Copy. Kita letak bahagian rumusan. Okey, value only dan kita letak ke atas. Okey. Okey, sekarang ni kita akan gunakan countif untuk jumlah murid. Sama dengan countif. Tadi sum if. Sekarang ni countif. Klik countif. Dan kita pergi bahagian responses. Oh, bukan. Data murid. Klik data murid. Dan kita klik pada C. Klik pada C. Koma. Masuk semula rumusan. Kita klik atas tahun 1. Tutup kurungan dan kita klik enter. Jadi jumlah murid tahun 1 ialah 87. Dan kita double klik. Okey, bawah ni kita akan buat jumlah. Untuk kita sum. Jumlah keseluruhan. Klik sum dan kita highlight lah. Enter. Jumlah keseluruhan murid adalah seramai 533. Okey. Ini adalah untuk membuat rumusan. Okey. Enter sekejap. Okey, sekarang kita nak tahun 1 ni berapa jumlah bahan bukan buku yang dibaca. Yang ni kita kena sum if balik macam di bahagian data murid. Okey, bagaimana kita nak buat? Sama dengan
sum if, dan kita pergi bahagian data murid ataupun responses. Okey, yang paling senang data murid sebab dia ada tahun 1. Kalau di responses ni tak ada tahun. Jadi susah. Kita pergi bahagian data murid, kita klik bahan bukan buku. Okey, E. Klik E, koma, dan kalau sebelum ni kita ambil IC. Sekarang ni kita ambil keterangan tingkatan tahun. Koma, akhir sekali rumusan. Di mana kita akan klik pada tahun dan tutup kurungan. Enter. Jadi sekarang ni tahun kat 10, tak ada lagi jumlah bacaan. Double klik dan kita boleh lihat lah sini. Tahun 5 dah ada 13 bahan bacaan. Sama, semua ni kita akan buat semula menggunakan sum if. Sama dengan sum if. Sum if, data murid, bahan buku fiksyen, koma, keterangan tingkatan, koma, rumusan tahun 1, koma, enter. Double klik. Okey, bahan buku bukan fiksyen sama dengan sum if. Okay, kita guna county 1 je. Yang lain sum if balik. Untuk kita nak lihat berapa jumlah bahan bacaan untuk murid tahun 1. Data murid, apa tadi? Bahan bukan fiksyen. Buku bukan fiksyen. Okey, bukan fiksyen sini. Koma. Kolom C, koma. Dan tahun 1, tutup kurungan, enter. Okey, sekarang ni kita buat contoh kemasukan data untuk murid tahun 1. Okey, data murid tahun 1, tahun 2. Kita nak tengok data entry yang masuk lah. Okey, contohnya murid tahun 1 ni. Saya copy IC. Okey, saya akan submit another. Okey, dan saya akan masuk 1 lah. Semua saya masuk 1. Okey, saya klik submit. Dan kita lihat kepada rumusan murid. Bahan bukan buku 1, bahan buku fiksyen 1 dan sebagainya. Dah ada data lah. Dan di data murid ini untuk murid tahun 1 ni, yang ni kita masukkan data tadi, dah ada data kepunyaannya. Okey, itu adalah penggunaan countif. Sikit je. Countif, data murid dan sebagainya. Untuk kita nak tahu berapa murid tahun 1 dan berapa bahan buku yang dibaca. Okey, seterusnya yang lain ni sama lah. Nanti saya akan buat cepat. Ataupun saya akan pause dulu dan saya akan buat formula sum if. Okey, ni saya dah buat dah tadi. Bahasa Inggeris, lain-lain saya dah buat. Jumlah bacaan, ni kita boleh sama dengan ataupun kita sum je. Sum, kita ambil yang 3 ni. Bahan bukan buku dan bahan buku fiksyen bukan fiksyen. Enter dan double klik. Okey, sekarang kita tengok kepada jumlah. Ni kita highlight je. Tarik sampai sini. Dia akan auto lah jumlah. Okey, dah siap. Okey, ini adalah penggunaan county sedikit je jumlah murid. Kalau kita nak lihat jumlah penglibatan murid, okey, saya tambah lagi. Insert 1, right. Left. Ni kalau kita nak masukkan penglibatan murid. Contohnya, jumlah murid terlibat. Okey, jumlah murid terlibat ni, di mana kita nak cari? Di sini tak ada kan? Kita kena cari di bahagian analisis. Okey. Di bahagian analisis ni. Okey, di bahagian analisis ni, dia data tak boleh baca. Sebabnya, kita lihat responses ni. Dia dah bercampur. Jadi untuk nak betulkan semula ni, nama murid supaya keluar auto,
kita klik bahagian Form Responses, klik bahagian B, kita pergi Format, Number dan kita klik Plain Text. Kita ubah kepada Plain Text. Barulah analisis ni akan berjaya dikira. Ini pun sama dalam bentuk Format, Number, Plain Text. Okey, ini kenapa? Error. Ada ubah apa-apa ni. 899 345 9789. Okey, saya ada terdelete ni. Saya ada terdelete seorang murid. Jadi IC dia hilang daripada paparan kita. Contohnya murid yang kita terdelete ni ialah IC 012. Ctrl C, saya akan cari murid ni. Ctrl F, Ctrl V. Okey, murid ini Ifah. Jadi saya akan klik Format. Okey. Tengok analisis. Tak nak baca juga Array formula 2, 1. A2, A. Data 2, 1. Oh, ni pun dah pening dah. Okey, kalau dia pening, senang je. Kita buang dulu semua. Saya buang. Buang je. Sebab tadi kita buat, kita masukkan formula baru. Okey, ini adalah nama. Okey, apa yang kita kena buat ialah sama dengan kita array balik. Ataupun kita VLOOKUP dulu. VLOOKUP iaitu IC, dan define name range kita nama data. Ni data murid. Kita nak kolom kedua, kosong, tutup kurungan, enter. Okey, Ifah dah keluar. Dan kita array formula lah. Di depan ni, tambah array formula. Tutup kurungan. A2, dia akan baca A2 dan A. Ini A. Dan selesai. Klik enter. Okey. Auto lah dia akan baca. Okey, sekarang ni rumusan kita nak baca pada tahun. Okey, tahun yang terlibat berapa orang. Okey, kita dah sediakan sini. Kita akan countif sama dengan countif. S, countif, di mana kita pergi bahagian analisis untuk penglibatan murid. Analisis, kita klik pada tahun. Tahun, koma, seterusnya kita klik pada analisis dah, tahun, koma, tahun. Tahun, koma, rumusan di bahagian ini dah. Tahun 1. Klik tahun 1, tutup kurungan, enter. Dan kita akan dapatlah berapa jumlah murid terlibat. Okey. Sekarang ni kalau kita lihat, penglibatan murid hanyalah 5 orang. Base kepada analisis ni. Ada 5 orang yang kita panggil unique user ataupun unique ID. Kalau kita lihat pada responsa ni dah banyak sebenarnya. Tapi sebab dianya sama ni dikira satu sahaja. Ini pun satu sahaja. Jadi kita kira 1, 2, 3. Ni dah ada. 4, 5. Contohnya saya akan masukkan lain lah. Data lain. Untuk murid tahun yang belum. Contohnya murid tahun 4. Data murid.
murid tahun 4. Okey, tahun 4, kita ambil satu data, copy dan kita submit responses. Okey, saya akan masukkan datanya. Ni kalau kita perlukan jumlah penglibatan lah. Klik submit. Dan kalau kita lihat kepada datanya, kita lihat kepada rumusan ni, data dia tahun 4 penglibatan kosong disebabkan di bahagian analisis. Ni. Data baru masuk ni dia tak boleh kenal pasti nama murid ataupun tahun. Jadi sebabnya form responses dia baca dalam bentuk number. Jadi dalam sebulan sekali cikgu kena format lah. Bahagian B ni format tukar kepada plain text. Barulah di analisis ni akan keluar nama tahun 4 bijak dan dia akan pergi bahagian rumusan. Murid yang terlibat ialah seorang. Okey, itu adalah contoh penggunaan countif, penggunaan SUMIF untuk membina rumusan. Okey, sekian. Kita akan jumpa lagi dalam episod. Kita akan terus kepada Data Studio. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.